Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Kembali bersama saya, Cikgu Farhan. Dan pada hari ini adalah mata pelajaran pendidikan kesihatan untuk murid tahun 3. Jadi video ini khas untuk murid tahun 3. Kita masih lagi berada di unit 11. Tajuk besar kita jaga diri sihat emosi. Dan fokus kita pada hari ini murid-murid adalah cara untuk menjaga anggota seksual serta kesan tidak menjaga kehormatan seksual. Bagaimana kita nak jaga anggota seksual kita. Saya harap murid-murid masih lagi ingat apakah itu anggota seksual dan hari ini kita akan belajar cara untuk menjaganya serta apa yang akan berlaku kalau kita tidak menjaga kehormatan seksual. Jadi sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran, murid-murid bolehlah buka buku teks Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan tahun 3, muka surat 67. Okey, muka surat 67, murid-murid bolehlah buka buku teks sekarang sebelum kita pergi ke cara menjaga kehormatan anggota seksual. Okey. Jadi hari ini kita akan lihat kepada buku teks. Saya akan terangkan kepada murid apa yang akan berlaku sekiranya kita tidak menjaga anggota seksual dan bagaimana cara untuk menjaga anggota seksual. Sekarang kita lihat kepada buku teks. Tajuk cerita kita pada hari ini adalah Selamatkan Maruah. Okay, ibu dan bapa Amira sentiasa berpesan supaya Amira menjaga kehormatan anggota seksual dia. Okay. Kalau untuk situasi murid-murid pula, ibu bapa murid semestinya sentiasa memberikan pesanan kepada murid-murid kan. Dia kata, jangan buat itu, jangan buat ini. Okay. Antara salah satu pesanan dia adalah jaga kehormatan anggota seksual murid-murid. Okay. Bagaimana cara untuk menjaga anggota seksual? Okay. Kita tengok pada buku teks. Di bahagian di muka surat 67 ini, di bahagian atas. Okey, saya telah pun masukkan gambar ini di dalam PowerPoint saya. Murid-murid boleh lihat boleh lihat kat sini dia tulis cara Amira menjaga kehormatan anggota seksual. Okey, Amira ni kita boleh gantikan dengan murid-murid sebenarnya. Kerana apa? Kerana hari ini murid-murid yang belajar cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual. Cara yang pertama, okay, kita ada 3 cara untuk menjaga anggota seksual. Cara yang pertama adalah, kita lihat pada gambar ini, gambar baju. Dia kata memakai pakaian yang sopan. Kenapa perlu pakai pakaian sopan? Supaya anggota seksual tidak terlihat pada pandangan orang lain. Okey, macam mana pemakaian yang sopan? Kejap lagi saya akan tunjukkan murid-murid macam mana cara untuk memakai pakaian yang sopan. Macam mana pakaian dia? Adakah menampakkan ketiak? Ataupun adakah pakaian itu perlu labuh sampai ke lantai? Okey, kejap lagi saya akan terangkan kepada murid bagaimana. Yang kedua, cara untuk Amira ataupun murid menjaga kehormatan anggota seksual adalah menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Lihat gambar yang kedua tu, gambar seorang perempuan, bukan dia sedang pukul pintu bilik, dia sedang tutup pintu bilik. Kenapa perlu tutup pintu bilik? Kerana biasanya kita akan masuk bilik untuk mengelakkan diri kita daripada orang ramai kan. Okay. Contohnya kamu balik kampung. Kalau kamu balik kampung, kamu nak buka baju dekat mana? Kamu tidak seharusnya membuka baju di kawasan yang ada ramai orang. Jadi, ibu bapa kamu biasanya akan suruh kamu masuk bilik untuk menukar baju. Tak boleh nak bertelanjang di khayalak ramai. Perlulah masuk ke dalam bilik. Dan masuk bilik bukan saja masuk saja. Perlulah tutup pintu. Kalau ada langsir tu, tutup langsir bilik. Supaya apabila kamu tukar baju, orang lain tidak dapat lihat tubuh badan kamu. Okey, tubuh badan perlulah dijaga. Tubuh badan murid-murid perlulah dijaga oleh murid-murid. Jangan bagi orang untuk senang-senang melihat anggota tubuh badan murid yang tidak berpakaian.
Yang ketiga, cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual adalah mengelakkan melalui tempat sunyi seorang diri. Kenapa kita perlu mengelakkan diri, murid-murid? Kerana di tempat sunyi, kita risau akan berlaku sentuhan tidak selamat. Ataupun di tempat sunyi lah tempat-tempat yang biasanya berlaku perkara-perkara yang jahat ataupun jenayah. Okey? Jadi, kalau boleh elakkan melalui tempat yang sunyi. Okey, kita lihat pada contoh yang akan saya berikan selepas ini. Ini adalah contoh pemakaian yang sopan. Yang ni tak ada dalam buku teks. Okey, kalau yang sebelum ni, yang ini ada dalam buku teks. Tapi yang ini adalah contoh yang saya sediakan ni tidak ada dalam buku teks. Contoh pemakaian sopan, jadi murid-murid perlulah fokus ya. Adalah seperti ini. Ya, kalau yang Muslim memakai tudung, memakai kain sampai ke bawah. Okey, kalau yang bukan Muslim, dia boleh pakai skirt tapi skirt yang labuh. Kalau lelaki perlulah berpakaian lengkap, seluar panjang, pakai baju yang cukup kain. Jangan jadi macam abang yang pakai baju biru ni. Dia pakai pakaian yang singlet. Okay, dia pakai pakaian menampakkan tangan dia, semua tangan dia. Sampai kalau dia angkat tangan pun sampai nampak ketiak dia. Itu pemakaian yang tidak sopan ya murid-murid. Dan seluar pula, kenalah pakai seluar yang panjang. Kenapa kena pakai seluar panjang cikgu? Walaupun lelaki. Sekarang ni bahaya, dia tidak mengira lelaki atau perempuan. Okey. Kalau pakai seluar pendek, nanti nampaklah segala apa yang tak patut dinampak di bahagian kaki. Okey, lagi-lagi untuk orang dewasa. Nanti nampaklah bulu-bulu kaki. Orang tengok nak makan pun geli. Kalau untuk yang perempuan, perlulah pakai pakaian yang menutup anggota tubuh badan daripada atas hingga bawah bagi yang Islam. Kerana itu adalah cara pemakaian yang dituntut. Menutup aurat. Okay, tapi bagi yang bukan Islam, boleh pakai skirt. Tapi perlulah skirt yang panjang. Okay, jangan pakai skirt di atas peha. Nanti senang orang nak tengok apa benda yang tidak sepatutnya dilihatkan oleh kamu. Okey, pakai pakaian yang sopan. Ini cara pemakaian yang sopan. Yang saya tunjukkan menggunakan mouse ni. Yang paling jauh daripada saya ni kalau lihat. Yang paling dekat ni pemakaian tidak sopan. Yang paling jauh sana tu. Okey, tangan saya tak nampak dalam skrin. Okey, yang paling jauh sana tu itu adalah cara pemakaian yang sopan. Seterusnya, kita lihat. Menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Kenapa perlu tutup pintu bilik? Tengok. Sedangkan kalau tutup pun ada orang boleh mengintai. Apatah lagi kalau kamu tidak menutup pintu bilik. Okey, jadi perlu berhati-hati. Ketika hendak menukar pakaian, perlulah pastikan kawasan sekeliling tidak ada orang. Tidak ada orang yang boleh nampak kamu tukar pakaian. Sebab apa? Sebab kita tak nak anggota seksual kamu itu dilihat oleh orang lain. Faham? Okey. Terutamanya orang yang bukan ahli keluarga kamu. Kalau ahli keluarga kamu tak boleh tengok, apatah lagi orang yang bukan ahli keluarga kamu. Okey, kan tengok dekat sini . Dekat sini saya sediakan dua gambar. Kucing pun pandai mengintai juga. Okey, jadi pastikan semua tutup. Tak ada orang lain kalau ketika kamu ingin menukar pakaian. Alright. Okay, yang ketiga, tadi kalau kita lihat ada 3 cara dia mengelakkan melalui tempat yang sunyi. Kenapa kita perlu elakkan tempat yang sunyi? Murid-murid berani ke untuk lalu di kawasan yang sunyi macam ni? Tiba-tiba kat ujung tu ada seorang. Dah lah tak nampak muka. Kamu tak tahu dia tu baik ke jahat. Kalau dekat situ ada cikgu, mungkin murid bernasib baik lah sebab cikgu baik. Okay, tapi kalau kat situ ada orang yang kamu tidak kenal, bahaya. Untuk murid berjalan melalui tempat yang gelap dan sunyi. Kita tidak ingin berlaku seperti gambar yang saya tunjukkan guna mouse ni. Ini adalah gambar kes dia menolak perempuan tu, seorang lelaki menolak perempuan tu. Ni kalau kita lihat ni dalam keadaan memaksa lah ni. Jadi dia nak menyentuh anggota seksual perempuan ni. Kita tak nak betul-betul berlaku. Dan bahaya ni bukan sahaja hanya untuk murid perempuan tetapi untuk murid lelaki juga. Sekarang ni bahaya tidak kira jantina. Kalau zaman cikgu dahulu,
murid perempuan je yang kita risaukan. Murid lelaki tak apa. Sekarang ni tak boleh. Sebab sekarang ni ada jenayah yang melibatkan murid lelaki juga. Okay, kita tak nak murid-murid menjadi mangsa jenayah. Alright, kita sudah pun belajar. Kalau ikut buku teks di bahagian atas ni kita dah belajar cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual. Okay, kenapa saya tak gunakan Amira? Sebab Amira ni sebagai contoh saja. Sebenarnya cara ni adalah cara untuk murid-murid menjaga kehormatan anggota seksual. Okay, kita lihat kepada buku teks. Saya ambil gambar yang bawah ni pula, saya besarkan. Kesan jika Amira tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Kalau murid-murid tidak menjaga kehormatan anggota seksual, apa yang akan berlaku? Sekarang kita akan belajar. Yang pertama, mendapat malu dan emosi terganggu. Okey, kalau murid-murid tidak menjaga kehormatan anggota seksual, murid akan mendapat malu. Macam mana dapat malu? Ialah apabila orang lain dah lihat, bukan sahaja lihat, mungkin dia rakam ke, dia sebarkan kepada orang lain. Jadi, malu tu akan pergi kepada siapa? Kepada murid lah, kepada mangsa. Walaupun dia lihat secara paksa ataupun ambil gambar sentuh anggota seksual kamu tu secara paksa. Yang akan malu, murid. Bukannya orang yang buat. Orang yang buat tu, dia sebab dia buat, maksudnya dia tu dah tak kira malu dah. Sebab dia dah ada niat yang jahat. Jadi yang malu nanti murid. Kenapa malu? Takut dia ceritakan ke orang lain ataupun dia tunjukkan gambar yang dia tangkap tu kepada orang lain. Kita tak nak benda tu berlaku kepada murid. Okay, jadi murid perlulah menjaga kehormatan anggota seksual. Okay, bila malu nanti emosi akan terganggu. Contohnya kalau murid-murid malu kan. Okay, kamu malu, kamu kencing dalam kelas. Terkencing, bukan kencing, terkencing dalam seluar, dalam kain, dalam kelas. Apa yang kamu rasa? Kamu akan rasa malu lah. Apabila kamu malu, apa yang akan jadi? Emosi terganggu. Sama juga situasi dekat sini. Okey, jadi elakkan daripada menjadi mangsa gangguan seksual. Jadi murid-murid perlulah menjaga kehormatan anggota seksual. Okey, kalau murid-murid tidak menjaga kehormatan anggota seksual, yang kedua, murid-murid akan tidak disukai oleh rakan. Contohnya, murid-murid berpakaian tidak senonoh. Okey, seperti ini. Murid-murid rasa murid-murid akan disukai tak? Ataupun pakai macam ni. Dengan peluh-peluhnya, dengan bau peluhnya. Murid-murid rasa murid akan disukai tak? Murid-murid tidak akan disukai oleh rakan. Okey. Ini antara kesan tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Apabila tidak disukai oleh rakan, apa akan terjadi pada murid-murid? Murid-murid akan jadi terpinggir. Okey, ataupun kawan-kawan ni tahu, oh ini gambar dia lah, gambar anggota seksual dia lah. Nanti murid-murid akan rasa seperti maruah murid telah pun tercemar. Okay, kita tak nak maruah murid tercemar, kita nak murid-murid dan rakan-rakan rapat. Jadi, murid-murid perlulah menjaga kehormatan anggota seksual. Okay, faham? Kesan yang ketiga, tidak menjaga kehormatan seksual adalah maruah keluarga akan tercela. Ialah apabila gambar murid-murid, gambar anggota seksual murid-murid telah pun ditangkap oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Nanti dia sebarkan dekat internet. Orang lain boleh tengok. Kawan kamu, jiran kamu pun nampak, ini gambar contohnya Aminah tidak berpakaian ni. Jadi yang malu nanti bukan saja murid, tetapi keluarga murid juga akan malu. Maruah keluarga akan tercalar. Okey, jelas. Saya harap murid-murid jelas dengan penjelasan saya, iaitu bagaimana cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual. Kita ada 3, saya ulang sekali lagi. Perlulah memakai pakaian sopan supaya tidak ternampak anggota seksual tu oleh orang lain. Jadi orang lain tak boleh nampak, dia tak boleh ambil gambar. Ataupun dia tak bernafsu untuk sentuh. Selain itu, yang kedua, cara menjaga kehormatan anggota seksual adalah
tutup pintu ketika menyalin pakaian. Tak nak bagi orang lain tengok. Walaupun kamu rasa macam, tak tutup pintu pun tak apalah. Kemungkinan orang lalu tu ada. Jadi, jangan kamu meningkatkan risiko untuk dilihat anggota seksual kamu tu. Perlu jaga kehormatan dia. Yang ketiga, mengelak melalui tempat sunyi seorang diri. Itu adalah cara untuk menjaga dan kesan dia. Kalau kamu tidak jaga kehormatan anggota seksual kamu, dilihat oleh orang lain ataupun gambar anggota seksual kamu tu ditangkap dan disebarkan oleh orang lain, kamu akan mendapat malu, tidak disukai oleh rakan kerana dia kata mungkin uh, kamu ni seorang murid yang liar ke. Kita tak nak macam tu. Dan kita tak nak maruah keluarga kita tercalar. Jadi kita lihat dekat sini apa kesan dia. Selain itu, saya tunjukkan dekat sini. Ini adalah realiti. Kalau kamu tidak menjaga kehormatan anggota seksual kamu, kamu akan jadi stres. Tengok gambar perempuan ni dan lelaki ni. Dia stres lah. Kenapa dia stres? Dia malu gambar dia tu tersebar ataupun badan dia, anggota seksual dia dilihat oleh orang lain. Kadang-kadang bukan saja lihat, malah dihina. Dikutuk oleh orang lain. Dia punya badan macam tu lah. Dia punya anggota seksual dia macam ni lah. Okay, kita tak nak menjadi mangsa macam tu. Okay, gambar yang ini yang saya tunjukkan dengan mouse ni menunjukkan seorang perempuan ni dicemuh oleh rakan-rakan dia. Okay, maksudnya dipulaukan. Okay, tidak disukai oleh rakan dia. Kita tak nak benda ni berlaku kepada murid. Okay, yang ketiga, tengok ibu bapa dia dah bergaduh dah. Mak dia tunjuk kat dia. Inilah ni punca masalah ni. Kita tak nak jadi macam tu. Kita tak nak maruah keluarga tercalar. Kita nakkan keluarga yang bahagia dan rapat. Okay, jadi murid-murid perlulah menjaga. Perlu ke tidak? Perlulah menjaga kehormatan anggota seksual. Dekat sini ada cara dia. Okay, dan dekat sini ada kesan dia. Okay, jadi saya harap murid-murid faham kepentingan menjaga kehormatan anggota seksual dan cara untuk menjaga anggota seksual. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita perlulah mengetahui cara-cara untuk menjaga kehormatan anggota seksual kerana kita tidak mahu kesan yang tidak elok berlaku kepada kita. Okay, untuk murid-murid perlulah tugasan kepada murid-murid saya khasnya yang sedang melihat video ini. Tugasan kamu perlulah tulis tajuk ini, cara menjaga dan kesan tidak menjaga. Tulis di dalam buku tulis pendidikan kesihatan. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Okay, terima kasih kerana terus menonton video ini daripada awal sehingga akhir. Segala kekurangan harap dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita berjumpa di kelas yang seterusnya. Bye-bye.